ambil telefon mak. Dapat tengok situ dia. Tutup sound. Sana. Pulas. Jangan main sini. Macam mana nak kecilkan sikit ni? Boleh. Klik je dalam. Bukan. Faham. Itulah orang tak faham. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okey. Hari ni cikgu live awal sikit. Okey, hari ni cikgu nak share tentang jangkitan kuman pada saluran kencing kita, atau lebih kita biasa dengar kencing kotor. Okey. Kencing kotor ni mudah terkena pada wanita. Sebab wanita dia punya salur kencing dia pendek dan dekat dengan dia punya dubur. Okey. Okey, jangkitan kuman kencing kotor ni disebabkan oleh jangkitan kuman. Okey. Okey, apa tanda-tanda yang boleh menunjukkan yang kita ni terkena sakit kencing kotor. Okey. Bila terjadinya kencing kotor, kita akan susah nak kencing. Okey. Susah nak kencing bila kita kencing keluar setitis dua titis tapi rasa kat dalam tu rasa pedih, rasa macam dihiris-hiris, rasa macam terbakar pun ada. Okey, itu adalah tanda kita kena kencing kotor. Okey, biasa terkena kencing kotor ni selain daripada kena kencing kuman adalah disebabkan oleh kita kurang minum air. Bila kita kurang minum air, bila sampai waktu nak kencing tu susah nak keluar. Jadi sakit. Okey. Daripada kencing kotor ni, kalau kita ada orang daripada kencing kotor ni dia boleh jadi kencing berdarah. Okey, bila kencing berdarah ni dia ada tanda-tanda pula sama ada masalah pada buah pinggang ataupun ada masalah batu karang. Okey. Biasanya untuk melancarkan kencing atau ikhtiar untuk menyembuhkan sakit pada kencing kotor ni, biasanya masyarakat kita ni biasanya mengamalkan minum air bali. Okey, minum air bali untuk melancarkan kencing. Okey. Kemudian boleh juga amalkan daun saderi, timun, lemon dan apple yang di blender dan diminum setiap hari. Okey, untuk melancarkan kencing juga, dan daripada dalam pelancaran kencing itu dia akan membuang bendasing-bendasing yang menyebabkan kesakitan. Okey, dia akan membersihkan. Kencing kotor bagi orang wanita yang mengandung biasanya disebabkan oleh perubahan hormon. Perubahan hormon masa mengandung, dan apabila wanita yang mengandung ni dia mengandung dah mencapai 8 hingga 9 bulan, baby yang membesar itu dia menekan pundi kencing. Jadi kerap rasa nak kencing. Okey? Kerap rasa nak kencing. Okey? Okey, simple je. Kencing kotor ni kita boleh pergi klinik untuk dapatkan ubat untuk dapatkan ubat tahan sakit dan ubat untuk menghilangkan kuman lah. Okey, tapi kalau nak ikhtiar secara alami, secara tradisional, boleh amalkan minum air bali dan
batang seledri yang di blender bersama dengan apple, lemon dan timun. Okey. Okey, untuk kencing kotor malam ni tak ada banyak yang cikgu nak share, tak banyak untuk cikgu hurai. Okey. Jadi cikgu akan sambung dengan tajuk keputihan. Okey. Okey, keputihan. Okey, sebab saluran kencing kita dengan saluran peranakan kita tu dia tak jauh lah. Jadi cikgu rasa tak salahnya kalau cikgu share tentang kencing kotor, kemudian cikgu share tentang keputihan. Okey? Okey, setiap wanita dia mengalami beberapa perubahan daripada remaja sehinggalah dia dewasa. Okey? Okey, setiap wanita dia akan dapat membezakan apa sahaja cecair atau lelehan yang keluar daripada faras dia, okey, melalui pengalaman-pengalaman. Okey. Okey, biasanya setiap bulan ada cecair yang akan keluar daripada faras wanita. Okey, antaranya adalah keputihan. Okey, keputihan ini keputihan ada disebabkan oleh jangkitan kuman. Okey, keputihan juga ada disebabkan oleh kita punya kecuaian semasa pemilihan pemakaian suar dalam juga boleh menyebabkan jadinya keputihan. Okey. Okey, keputihan ni biasanya dia akan berlaku apabila adanya gangguan hormon ataupun ada pengambilan ubat hormon, ubat perancang untuk menjarakkan kehamilan. Kemudian keputihan ini juga akan berlaku apabila sistem imunisasi kita lemah. Okey. Untuk keputihan ni ada jenis keputihan yang berbau dan ada jenis keputihan yang tidak berbau. Okey. Bila mana keputihan tu dah dijangkiti kuman, dia akan berubah warna daripada warna putih susu kepada warna coklat. Okey, macam putih menjadi coklat sikit, ataupun apabila dia jadi warna hijau, itu dah jadi tahap yang kronik. Okey. Untuk masalah keputihan, masalah dalam rahim ni biasanya kita wanita dicadangkan untuk buat pap smear 6 bulan sekali. Okey. Tapi ramai wanita dia tak pergi buat pap smear sebab dia kata malu. Kedua, dia rasa tak penting kan. Tapi sebenarnya pap smear ni satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita tahu kesihatan rahim kita, kesihatan faras kita. Okey. Kalau ikutkan tradisinya, untuk membersihkan dalaman kita punya faras ni, kita perlu buat meruang. Okey. Sanitizer tu buat cuci dulu tangan kita sebersih-bersihnya, kemudian buat meruang. Okey. Selain daripada kita buat selalu kerap mencuci kita punya faras, kemudian bertangan sebulan sekali juga membantu kita untuk menjaga kebersihan dan kesihatan rahim dan juga faras. Okey, antara tips macam mana kita nak kurangkan keputihan, yang paling mudah adalah kita jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Okey? Jaga kebersihan, selalu cuci dengan betul. Okey? Kemudian pakai suar dalam, pemilihan suar dalam yang menyerap peluh. Okey, kadang-kadang ada orang dia suka pakai suar dalam yang seksi, tapi
kain tu tak sesuai untuk menyerap peluh. Okey. Dan bila peluh tu tidak dapat diserap betul, jadi boleh mendatangkan kuman kepada faras dan bahagian kencing lah. Okey, jadi pertama adalah menjaga kebersihan dengan kerap mencuci dengan betul. Kemudian suar dalam yang menyerap peluh supaya kita tidak mudah terkena jangkitan. Okey. Kerap tukar suar dalam lah. Jangan kita pakai suar dalam. Satu suar dalam pakai 3 hari. Okey, tak boleh lah. Kalau boleh 1 hari tu kita tukarlah suar dalam sampai 3-4 kali untuk jaga kebersihan. Okey. Okey, untuk yang join live malam ni, cikgu minta korang share ke beberapa grup. Okey, supaya orang lain juga dapat manfaat daripada sharing hari ini. Hari ini cikgu share tentang jangkitan kuman pada saluran kencing. Okey. Yang kedua, cikgu share tentang keputihan. Okey, cikgu habiskan dulu bahagian keputihan. Nanti baru cikgu ulang balik yang bahagian jangkitan kuman di bahagian jangkitan kuman pada sistem kencing kita. Okey. Okey. Kita punya faras pun jangan dibiarkan basah. Selepas kita basuh, selepas kita bersihkan dengan sabun, kita perlu keringkan. Okey. Supaya apabila kita punya bahagian tu kering, tak ada pembiakan kuman. Kalau misal kata kita basuh, kemudian kita biarkan dia basah, okey, itu akan menggalakkan jangkitan kuman. Okey. Okey, yang seterusnya adalah mengamalkan hubungan intim yang selamat. Okey, mengamalkan hubungan intim yang selamat, tidak bertukar-tukar pasangan. Kemudian menjaga kebersihan sebelum dan selepas melakukan hubungan intim. Okey. Benda ni kita nampak simple, tapi ada juga di antara kita yang tidak menjaga kebersihan. Kemudian bertukar pasangan. Seterusnya memakai sular dalam yang tidak sesuai untuk penyerapan peluh. Okey. Bagi kita yang biasa jaga kebersihan, kita tahu benda ni mudah, senang, dan kita juga yakin yang kita tak akan kena jangkitan kuman. Okey. Okey, untuk keputihan secara tradisionalnya, kita boleh rawat dengan cara pertama jaga kebersihan, kedua meruang. Yang ketiga, kita boleh buat rendaman farash seminggu sekali. Okey, apa bahan yang perlu ada dalam rendaman farash? Paling simple, ada garam, ada garam kasar, asam keping dan sirih, kita rebus. Setelah kita mendidih, okey, kita masukkan dalam bekas, besin menggunakan besin, kemudian tambah sikit dengan air pipe. Setelah dia menjadi air yang suam, kita buat rendaman farash. Okey, untuk merapikan farash dan membunuh kuman yang ada di bahagian farash. Okey. Kemudian bertangas sama. Bahan yang paling simple juga sama, asam keping, garam dan sirih. Kita rebuskan, kemudian kita masuk di dalam bekas. Okey, bekas yang masuk dalam bekas, boleh masuk dalam besin kecil, baldi kecil. Kemudian kita letak di bawah kursi tangas dan kita bertangas. Okey, dengan cara bertangas ni kita perlu duduk dalam keadaan yang tegak. Okey, supaya tulang ekor kita berada dalam keadaan yang betul. Okey, tulang kemaluan kita juga dalam keadaan yang betul. Untuk membantu bila kita buat senaman grip, kita buat senaman kemut, okey, dia punya otot di bahagian lantai pelvik tu, dia boleh memberi respon dan mendapat daya kemutan yang kuat untuk membantu menguatkan otot-otot pada farash. Okey. Kemudian tangan sini juga untuk bantu membersihkan kita punya farash daripada bau busuk, membersihkan daripada lelehan-lelehan seperti
keputihan, okey, cecair yang gatal, kadang ada cecair dia keluar tu jernih. Tapi bila dia keluar dia sangat gatal, itu biasanya disebut sebagai air bisa lah. Okey. Bertangas juga bantu untuk membersihkan rahim kita daripada sisa-sisa darah haid atau darah nifas. Okey. Dan mengecutkan rahim. Okey, untuk rawatan tradisional ni majoriti orang tak percaya. Okey, tapi selepas mencuba dan ada kesan, barulah dia mula percaya rawatan tradisional ni sangat-sangat membantu. Okey. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Kak Noaini. Apa khabar Kak? Okey. Malam ni cikgu share tentang keputihan. Okey. Keputihan ni tajuk ni simple. Okey, tajuk ni simple bagi kita yang terapis. Okey, sebab kita biasa berdepan dengan masalah ni dan kita selalu bantu untuk rawat dengan cara buat pakej urutan, sengkak, bertangas dan mencadangkan apa yang perlu apabila berlakunya keputihan. Okey. Tajuk ni bagi orang yang ada ilmu, benda ni kacang. Pejam mata je tahu. Tapi bagi orang yang tak ada ilmu, bila ada keputihan dia tak tahu. Dia tak tahu, ada masa dia abaikan je. Okey, ataupun dia ada orang dia panik. Okey, untuk ada keputihan ni tak perlu panik. Okey, tak perlu panik. Okey. Okey, ada masanya keputihan yang keluar adalah dia bukan disebabkan oleh jangkitan kuman, tapi itu adalah petanda seorang wanita itu dalam keadaan subur. Okey, dalam keadaan subur. Okey, bila kita dalam keadaan subur, dia akan keluar satu benda putih yang sangat ikat. Itu tu adalah petanda kita sedang subur lah. Okey. Okey, untuk malam ni cikgu share tajuk-tajuk yang ringan. Okey, tajuk yang ringan. Tapi insya-Allah kita boleh bantu orang dengan ada sedikit ilmu ini, kita boleh bantu orang lain dalam keadaan apabila orang perlukan bantuan. Okey? Okey, yang pertama tadi cikgu share tentang jangkitan kuman pada saluran kencing kita. Okey, apabila berlakunya jangkitan kuman pada saluran kencing kita apa yang kita akan rasa? Okey, apa yang kita akan rasa? Biasanya kita akan rasa susah nak kencing. Okey, kemudian kita akan rasa sangat-sangat sakit. Okey, air kencing yang keluar hanya 1 atau 2 titis. Tapi kita rasa seperti dihiris-hiris kat dalam tu, kemudian kita akan rasa panas terbakar. Okey, terlalu sakit. Okey. Okey, kencing kotor ni dia mudah terjadi kepada wanita sebab kita punya faras tu dekat dengan kita punya dubur. Okey. Kalau orang lelaki, dia punya salur dia lebih panjang daripada wanita. Jadi orang lelaki risiko dia untuk mendapat jangkitan kuman tu tipis. Tapi orang lelaki kalau dia kena jangkitan kuman, doktor akan detect dia buat hubungan intim yang tidak selamat. Okey? Tidak selamat. Biasanya kalau terkena penyakit gonoria, penyakit kelamin, akan jadi keluar nanah atau keluar darah daripada kemaluan lelaki. Jadi biasanya doktor kata itu adalah kesilapan hubungan intim. Okey? Terlalu kerap menukar-nukar pasangan, kemudian satu lelaki buat hubungan intim dengan lebih 5 orang perempuan dalam satu masa boleh menyebabkan jangkitan kuman. Okey? Bagi orang wanita pula, dia juga mudah kena jangkitan kuman sebab dia punya permukaan luas dan pendek. Okey, salur itu pendek tapi permukaan itu luas. Kalau orang lelaki, salur dia panjang, permukaan dia sempit.
dia susah untuk dijangkiti kuman. Okey. Tapi orang lelaki juga terdedah biasanya kalau kurang minum air dia akan jadi kencing kotor juga ataupun dia akan jadi batu karang. Okey, biasa batu karang ni terjadi apabila kencing rasa sakit dan keluar sedikit darah. Okey. Ada kalanya kencing darah ini disebabkan oleh masalah buah pinggang. Okey. Buah pinggang ni fungsinya adalah untuk menyingkirkan bahan-bahan perkumuhan, okey, dan menapis darah kita. Cikgu, macam mana mengatasi orang yang datang bulan berpanjangan? Okey, orang yang datang bulan berpanjang ni dia hormon. Okey, dia disebabkan oleh hormon. Secara medikalnya disebabkan oleh hormon. Okey, jadi kalau ada masalah hormon, kita biasanya disarankan untuk ambil herba. Okey, untuk ambil herba untuk menstabilkan hormon. Okey. Tapi kalau begini ada orang dia akan terus pergi jumpa doktor untuk ambil ubat untuk berhentikan darah lah. Okey. Kalau dalam bidang kita tradisional, kita bantu dengan mencadangkan dia ambil ubat periuk, ambil herba-herba yang sesuai untuk menstabilkan hormon wanita. Okey. Dia simple je. Yang biasa kita tahu, bahan herba yang bantu untuk menstabilkan hormon wanita ni adalah serapat, manjakani, mas cotek, apa lagi satu tu serapat, manjakani, kacik patimah. Okey. Dia antara bahan yang bagus untuk menstabilkan hormon. Okey. Boleh juga kita amalkan minuman kunyit. Okey, kunyit yang kita rebus bersama asam jawa. Kunyit, asam jawa, kemudian diperahkan dengan limau nipis. Okey, better kunyit tu di blend. Okey, kunyit tu di blender. Lepas tu asam jawa tu kita ambil air dia kan, dengan limau nipis tu kita ambil air dia, kita perah, kemudian kita rebuskan. Boleh letak stevia ataupun kita boleh letak gula merah, okey, gula Melaka kan. Lepas tu boleh buat minum amalan harian. Okey. Kita tradisional ni kita banyak berbalik kepada bahan alami. Okey. Kita bukan doktor. Kalau doktor dia boleh cadangkan ubat-ubat, okey, injection ke apa. Kita kena akui kita orang tradisional, kita kembali kepada cara alami. Pada tumbuh-tumbuhan, pada bahan herba. Okey. Okey, untuk keputihan tadi sangat-sangat simple. Sangat-sangat simple, okey. Sangat-sangat simple. Pertama adalah jaga kebersihan. Okey, jaga kebersihan. Mencuci dengan betul. Kemudian meruang. Sebelum meruang, cuci dulu jari kita dengan bersih. Kemudian barulah kita meruang. Okey. Kemudian pemakaian suar dalam yang betul. Okey. Ada orang dia suka pakai suar dalam yang seksi-seksi, tapi kesilapannya adalah suar dalam tu dia tidak menyerap peluh. Bila tak menyerap peluh, okey, boleh menyebabkan jangkitan kuman pada faras, boleh membuatkan faras berbau busuk dan terkena jangkitan kuman. Okey. Okey, keputihan juga disebabkan oleh kita gangguan hormon kita. Okey. Gangguan hormon. Gangguan hormon selepas bersalin. Apa, Dek? Apa?
gangguan hormon. Okey, sama ada gangguan hormon tu disebabkan pengambilan ubat perancang menjarakkan kehamilan ataupun kita ada ambil ubat lain lah, ubat-ubatan lain. Jadi kalau disebabkan oleh ubat-ubatan, kita kena stop lah ubat tu. Okey. Okey, kemudian untuk keputihan ni, untuk mengurangkan keputihan ni, kita kena amalkan aktiviti hubungan intim yang selamat. Okey. Okey, seperti cikgu kata, kita pada dalam bidang tradisional, untuk rawatan keputihan kita akan berbalik kepada alami. Okey, rendaman faraj kita guna bahan alami. Okey, garam kasar, sirih dan asam keping direbus. Air rebusan tu dimasuk dalam bekas, campur sikit dengan air paip, bagi dia sejuk sikit. Bagi dia jadi suam, kemudian buat rendaman faraj untuk membunuh kuman dan merapikan faraj. Yang kedua adalah aktiviti bertangas. Okey, bertangas ni kita perlu ada kerusi tangas. Okey, kena cara duduk kena betul. Okey, kena duduk dengan tegak supaya tulang kemaluan kita, tulang ekor kita tegak. Okey, boleh bila kita buat senaman kemud dengan pernafasan yang betul, boleh bantu untuk otot yang berada di lantai pelvik itu dia berfungsi dengan lebih baik. Okey. Kemudian tangas juga untuk membunuh kuman, membersihkan sisa-sisa bahan macam darah haid, darah nifas ataupun lendir-lendir yang ada di saluran kita punya faraj dan kita punya rahim. Okey, kemudian untuk bantu kecutkan rahim. Okey. Nak ketat, nak sendat, nak sedap, memang kita kena kembali kepada hormon, kembali kepada bahan herba alami. Okey, sama ada kita buat secara luaran ataupun kita minum untuk dalaman. Okey. Assalam cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar kak? Ha? Bukan. Aduh ya. Okey. Senang je nak jaga kita punya faraj supaya bersih. Okey, ketat, sendat, mantap dan sedap. Okey. Kebersihan, suar dalam. Okey, hubungan intim yang selamat. Okey. Kemudian penggunaan bahan alami untuk luaran dan dalaman. Okey. Okey, kemudian sekiranya dah guna tu semua, ada perkara tak settle, kita kena cek dari segi perasaan dan tingkah laku kita. Apakah trauma yang menyebabkan tak selesai juga. Okey. Kita kena cari punca. Okey. Okey, kita sebagai terapis, kalau kita nak buat package bertangas, okey, jangan lupa untuk bagi panduan yang betul kepada kita punya customer. Okey. Bagi panduan yang betul. Kalau dia hanya bertangas sahaja, tiada senaman kemutan bersama dengan pernafasan yang betul, okey, kesan bertangas itu tidak maksimum ataupun tiada perubahan sebelum, semasa dan selepas. Okey. Kita sebagai terapis yang menyediakan package rawatan dengan niat untuk bantu customer kita berfungsi dengan lebih baik, dengan niat untuk bantu dia sihat luar dan dalam. Kita juga kena bagi tahu, kita kena share dan beri panduan yang betul macam mana untuk bertangas dengan betul dan mendapat kesan yang maksimum kesan yang maksimum dan merasakan perubahan sebelum, semasa dan selepas. Okey. Jangan buat package shop sendiri, letak harga mahal, nampak grand tapi tidak memberi kesan yang betul kepada customer. Okey? Baik, cikgu sihat. Alhamdulillah. Apa juga package yang kita sediakan nak dapat boom ke babom, marketing bukan main kau-kau. Benda yang paling penting adalah
kita beri panduan yang betul dan kita tunjukkan dia cara yang betul supaya rawatan itu menjadi maksimum, kesannya menjadi maksimum. Jangan kita buat marketing kebabum, okey, sediakan package yang nampak wow tapi rawatan tu tak memberi, tidak membantu, tidak memberi kebaikan kepada customer, okey. Kita sebagai orang Islam yang kita nak keberkatan, kita kena ambil tahu benda tu. Okey, jangan marketing je wow, okey. Barang yang package yang sampai itu tidak sama dengan apa yang dia dapat. Okey. Kadang-kadang dalam package tu patutnya ada 5 rawatan. Okey. Tapi bila sampai kat rumah dia dapat 3 sahaja. Itu dah kes menipu. Okey. Bila kita buat package, kita buat rawatan, kita sebenarnya kita diberi amanah. Sebab tu kita kena ada SOP yang betul. Supaya amanah tu boleh kita jalankan dengan lebih mudah dan customer kita dapat rawatan yang betul dan kesan rawatan yang maksimum. Okey. Okey, macam tu juga dengan kita mengurut. Kita mengurut. Dalam bidang mengurut ni, ada pelbagai jenis nama urutan dan macam-macam teknik dan seni sentuhan yang dirasa oleh customer juga berbeza. Okey, keserasian juga tak sama. Tapi, yang paling penting kita buat yang terbaik supaya customer dapat kesan yang maksimum. Okey? Jangan kata kita bagi urutan, okey puan, urutan saya ni 1 jam, harganya 120. Okey, tapi kita berikan dia urutan yang bernilai RM30 sahaja. Okey, itu kira kita tak amanah. Kita tidak jujur dalam memberi sesuatu. Okey, kalau kita punya harga 120, 1 jam, berikan nilai 120 itu dengan teknik urutan yang betul. Okey, dengan seni tangan. Okey. Terlalu banyak zaman sekarang yang berlakunya penipuan dalam bidang penjagaan dalam pentang. Terlalu banyak berlakunya penipuan dalam rawatan mati putih. Terlalu banyak penipuan dalam rawatan rawatan aset kewanitaan lah. Okey. Ada setengah daripada kita, dia buat package namanya boom. Tapi bila dia datang buat rawatan, tidak memberi kesan atau tidak memberi perubahan sebelum dan selepas. Okey, kalau nama package kita tu wow, boom, kebabur, rawatannya pun mestilah wow. Okey, kesannya juga mestilah wow. Okey, hentikanlah segala penipuan. Okey, buat rawatan dengan betul. Jangan nama package je wow, tapi rawatan tak wow, kesan pun tak wow. Okey, buat malu muka sendiri je. Jaga air muka kita. Jaga nama baik kita. Okey, jaga kita punya jaga kualiti kita. Okey. Okey, admin dah restock minyak. Okey, minyak kita masih dalam proses nak restock. Untuk sesiapa yang nak pakai minyak, boleh pre-order. Okey, pre-order, contact admin. Okey, buat payment, nanti kita akan restock dan kita akan post. Okey. Okey, biasanya minyak yang kecil ni, okey, majoriti mereka ambil 12 botol, okey. Yang kecil orang suka ambil 12 botol. Okey, assistant trainer kita di Batu Pahat ada pegang stok. Kemudian assistant trainer kita dekat Petaling Jaya ada pegang stok. Okey. Dekat Temeloh ada pegang stok, dekat Petaling Jaya ada pegang stok, dekat Batu Pahat ada pegang stok. Dekat mana lagi? Okey, kita punya
Kat Banting ada. Setakat ni dekat Banting, PJ, Temeloh, dengan mana satu lagi tu dia Batu Pahat ada pegang stok. Okay. Untuk korang yang berada di Batu Pahat, ada di Batu Pahat, boleh dapatkan minyak daripada, dengan Atin. Okay, Atin. Atin duduk di Parit Sulong. Okay. Kemudian kalau di Petaling Jaya, stok minyak ada pada kita punya trainer Ain di Taman Medan. Okey, untuk kawasan Pahang kita baru ada di Temeloh. Boleh kontak dia. Okey. Okey, tapi kalau nak lebih cepat boleh WhatsApp admin. Okey, nyatakan korang tinggal di mana. Misal kata di Temeloh, okey, nanti admin akan serahkan korang ni pada kita punya assistant trainer yang memegang stok minyak di Temeloh. Okey, kalau kawasan Selangor di Petaling Jaya. Okey, kontak saja admin, nanti admin akan bagi maklumat lah tentang kita punya assistant trainer yang memegang stok minyak. Okey. Bagi yang belum tahu, minyak urut iConfident ni kita blend dengan berapa minyak menjadikan susu minyak ni lebih lembut, pekat dan wangi. Okey, baunya tidak terlalu kuat dan tidak terlalu kuatlah, dia lembut. Okey, bagi orang yang suka minyak bau herba, ini adalah minyak herba yang baunya tidak begitu tajam tapi selesa. Okey. Kemudian minyak ini boleh boleh bantu untuk menghilangkan sakit perut. Okey, meredakan ada kembung perut ke kan. Kemudian dengan sebab minyak ini sudah didoakan dengan doa-doa yang terpilih, insya-Allah boleh bantu untuk kesan santau, sihir dan sebagainya. Okey. Tapi setiap orang yang pakai kesannya berbeza-beza. Ada orang dapat pakai dia jadi demam. Ada orang selepas dia sapu di badan dia rasa panas terbakar di sebelah badan, kemudian dia demam 2 minggu. Okey, ada juga orang dia sapu kat badan dia habis sakit semua badan dia. Itu adalah petanda-petanda lah. Korang boleh konsisten pakai sambil rawat diri sendiri dengan mandi air garam dan air bidara selama 21 hari berturut-turut. Okey? Untuk bacaan apa yang perlu dibaca tu korang boleh PM cikgu lah untuk tahu lebih detail bacaan apa yang perlu dibaca pada air bidara dan air garam bidara itulah untuk dibuat mandi. Okey. Okey, misal kata ada badan tu ada santau, bila pakai minyak ini kemudian diurut-urut untuk beberapa minit, barang santau tu dia akan keluar. Okey. Kalau barang santau itu duduknya di lengan, dia keluarlah dekat lengan. Sama ada keluar sebuk kaca ke, agak bulu kasar ke, okey, sebuk kuning, paku, jarum dan sebagainya. Setiap orang adalah berbezalah. Okey, ini adalah ikhtiar lah. Minyak ini adalah untuk ikhtiar. Okey. Betul tu cikgu, insya-Allah kita buat yang terbaik. Betul, Kak Zaitun. Assalamualaikum cikgu, maaf baru masuk tengok live, baru habis buruk di rumah. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah rezeki Kak. Rezeki tak putus-putus kan? Okey. Kebanyakan terapis iConfident dia menggunakan minyak ni lah. Okey. Cikgu tak paksa untuk korang guna, tapi biasanya selepas mereka yang menggunakan minyak ni, dia tahulah keberkesanannya dan mereka selesa menggunakan minyak ini. Okey. Biasanya bila terapis kita mengurut, customer akan tanya, wangi, dia orang kata minyak ini wangi dan dia tanya ada jual tak minyak ni. Biasa customer akan tanya macam tu. Okey, majoriti customer dia akan beli minyak ni. Okey. Okey, korang ada soalan apa-apa tak untuk malam ni? Ada soalan tak? Korang ada soalan tak untuk malam ni?
Okey, I confident ada menganjurkan khusus urut 69 okey, untuk menggalakkan satu rumah satu perawat. Okey. Okey, untuk maklumat terkini, I confident ada khusus urut 69. Okey, kelas yang kita buat 2 jam untuk menggalakkan satu rumah satu perawat. Okey, tak semestinya terapis yang join kelas. Okey, mereka yang bukan terapis juga dialu-alukan untuk join kelas urut 69 untuk jadi perawat dalam rumah sendiri. Okey. Untuk terapis yang nak tambah ilmu juga digalakkan untuk join kelas 69. Okey, kelas urut 69. Bagi bukan terapis, sangat-sangat bagus untuk korang masuk kelas urut 69 ni untuk jadi perawat dalam rumah sendiri. Okey, dalam keadaan kecemasan, sebelum tukang urut sampai, sebelum terapis sampai, kadang-kadang terapis dia tak boleh datang dalam on the spot. Pukul 1 pagi, 2 pagi dia tak dapat datang. Okey, jadi sementara dalam keadaan kecemasan tu, okey, terapis boleh datang pukul 9 pagi atau 10 pagi. Masa kecemasan pukul 1 pagi, 2 pagi tu, apa yang kita boleh berikan pada keluarga kita? Okey, apakah deposit kasih sayang yang kita boleh bantu mereka dalam keadaan mereka sakit on the spot, kita boleh bantu. Okey, ini adalah program satu rumah satu perawat. Okey. Hari ni dapat 4 customer ke laut ke laut 3 ke laut keluar 3 kat luar 3 kat rumah 1. Okey, Kak Jumaya type silap type. Jadi cikgu susah nak baca. Jadi cikgu buat kefahaman kat sini hari ni dapat 4 orang customer. Dekat luar 3 kat rumah 1. Okey. Ni kat sini akak salah type dekat laut. Dekat laut 3, dekat rumah 1. Okey, pening sikit. Okey, syukur Alhamdulillah Kak Jumaiyah 4 orang customer hari ni. Okey, pendapatan ni rasa Kak Jumaiyah pendapatan untuk hari ini lebih 400 kan? Syukur Alhamdulillah luar biasa Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Okey. Dia adalah sangat-sangat penting dalam rumah ada satu perawat. Bukan kata dalam satu rumah satu perawat ni kita potong market terapis. Bukan. Kita adalah memudahkan keluarga kita. Kita membantu on the spot apabila terjadi apa-apa dalam rumah kita. Okey. Program satu rumah satu perawat dengan korang join kelas urut 69. Okey, korang boleh war-warkan kepada sahabat-sahabat, kepada jiran-jiran, kepada adik-beradik yang I confident ada melawarkan khusus urut 69 program menggalakkan satu rumah satu perawat. Okey. Untuk maklumat khusus, korang boleh masuk dalam website iconfident.com. Okey. Belum siap Hasan. Lamanya. Sekejap je. Okey, untuk dapatkan minyak, korang boleh klik iconfident.com member shop. Ada ni admin dah tulis kat sini Okey, kita punya kursus sekarang ada yang 100% online dan ada 50% online, 50% offline. Okey. Dan ada kelas 100% offline bersama cikgu. Tapi kelas 100% offline bersama cikgu ini adalah di Kemaman sahaja. Okey. Untuk kelas online, untuk teori cikgu akan handle 100% lah. Okey. Untuk negeri-negeri yang lain, okey, untuk kelas offline akan dihandle oleh assistant trainer kita yang ada di sana.
Okey, clear untuk sharing hari ni tentang kencing kotor dan keputihan. Okey, cikgu saja bawa tajuk yang ringan-ringan je. Okey. Bagi terapi sebenarnya ni kacang je. Tapi bagi orang yang dia tak ada ilmu, dia akan jadi panik bila jadi keputihan. Okey. Dan dia tak tahu macam mana nak rawat. Untuk tradisional, kita akan kembali dengan cara alami. Herbal, tumbuh-tumbuhan. Okey. Ada soalan apa-apa tak sebelum cikgu end live untuk malam ini? Okey. Ada apa soalan atau cadangan untuk live hari ini? Okey. Ada cadangan tajuk untuk live akan datang atau ada soalan untuk live akan datang dan sebagainya. Okey. Okey, tak berapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Okey. Bulan Ramadan biasanya bulan Ramadan juga kita aktif mengurut. Kalau cikgu sendiri bulan Ramadan cikgu akan urut 3 orang. Maksimum 3 orang saja cikgu mampu untuk bulan Ramadan. Okey. Tapi kalau korang dapat satu hari urut 1 orang pun dah okey sebenarnya. Okey. Untuk bulan Ramadan ni biasanya kita penuhkan, cikgu akan penuhkan dengan pakej urut selepas bersalin dan pakej penjagaan dalam pantang. Okey. Pagi buat pakej penjagaan dalam pantang. Pagi kan daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12.30 hari. Kemudian lepas zuhur pukul 2.30 mengurut biasalah orang sakit badan. Okey. Petang tu daripada pukul 2 sampai pukul 6 tu 2 orang. Okey, selepas tu maghrib dan isyak tu cikgu tak ambil mengurut sebabnya biasanya sebelum ada COVID ni cikgu pergi masjid lah untuk tarawih. Jadi malam memang sepenuhnya rehat lah. Rehat dan untuk fokus isi perkara manfaat dalam bulan Ramadan. Okey, siang kita bantu orang, malam kita buat ibadah. Okey. Biasa bulan Ramadan ni kita kena cukup tidur. Okey, cikgu kebanyakan masa bulan Ramadan ni bila cikgu mengurut, okey, cikgu tak ada masalah penat, cikgu tak ada masalah lapar. Tapi cikgu ada masalah mengantuk. Okey, pernah juga cikgu mengurut orang kan. Dalam 2 jam cikgu mengurut tu ada 5 kali cikgu terlelap. Okey. Tuan badan tu pun dia tak perasan sebab tengah sedap diurut dia tertidur. Okey, bulan puasa memang kena cukup tidur. Okey, kita je tak cukup tidur ni sebab apa? Biasanya sebab kita bangun masak sahur tu terlalu awal. Kadang-kadang pukul 3 kita bangun masak sahur. Masaknya santai-santai tapi daripada pukul 3 tu sampai pukul 4.30. Okey, lepas tu kejut keluarga makan apa semua kita kemas lagi. Lepas tu solat subuh. Kemudian terus sambung solat subuh tu settle apa semualah zikir pagi tu. Pagi tu sampai pukul 12.30 hari terus pula pergi mengurut. Sambung lepas zuhur. Sambung lepas asar. Lepas tu buat makanan buka pula. Lepas tu kita tarawih dan sebagainya. Biasanya bulan puasa ni biasa pukul 11, pukul 12 bagi kan biasa cikgu baru tidur lah. Sebab tu bila pagi esoknya tu ngantuk. Tapi syukur Alhamdulillah bulan puasa masa mengurut tak lapar dan tak penat. Okey. Bagi korang yang nak mengurut dalam puasa kena cukup rehat. Okey, cukup rehat, cukup tidur. Okey. Belum.
Ya, jangan pijak wayar, jangan pijak wayar. Okey. Okey, admin ada sediakan apa? Anda ada cadangan untuk tajuk live esok. Okey, korang boleh respon lah kat dalam kotak ni. Okey, korang ada dapat tak? Okey. Korang boleh cadangkan apa-apa tajuk untuk live seterusnya ataupun cadangan untuk live yang seterusnya. Okey, live masa akan datang. Apa? Okey, ada tak yang isi tu? Apa, Naim? Apa yang sakit? Oh. Okey, terima kasih bagi yang join live malam ni. Terima kasih yang komen, terima kasih yang bagi respon, terima kasih yang tolong share. Okey, semoga korang sihat selalu, semoga murah rezeki, semoga diberi rezeki yang tak putus-putus, sihat, bertenaga dan awet muda. Okey. Macam mana nak awet muda? Amalkan bahan alami secara konsisten. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.